Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Saya mendengar Ustaz Abu Ali Daqqaq mengatakan seorang raja mempunyai menteri. Suatu hari dia berada di sampingnya. Raja menoleh kepada sebahagian budak, ini hamba. Mereka berhenti untuk berdiri depan raja tanpa keraguan. Akan tetapi gerakan dan suaranya lebih dimengertikan daripada mereka. Setelah itu raja memandang menteri itu dalam keadaan seperti semula. Menteri itu takut kerana mengira raja akan menduga dirinya memandang mereka dengan keraguan. Dia lantas memandangnya sebagaimana dipandang raja. Esok harinya menteri itu datang kepada raja. Ternyata raja tetap memandang ke sebelah kanan sehingga raja menduga bahawa hal itu adalah ciptaannya. Keadaan ini sebagai contoh pengawasan makhluk kepada makhluk yang lain. Bagaimana pengawasan muraqabah hamba terhadap Tuhannya. Saya telah mendengar fakir mengatakan seorang raja mempunyai budak hamba yang sering menghadap kepadanya daripada budak-budak lainnya. Kebanyakan mereka tidak semahal dan seistimewa dia. Mereka mengungkapkan hal itu kepada raja. Raja menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan budak itu dalam pelayanan daripada yang lainnya. Suatu hari budak itu ada di atas kenderaan kuda bersama orang yang sangat disegani, yakni raja. Mereka berdekatan dengan gunung yang penuh salju. Raja melihat salju itu lantas menundukkan kepalanya. Seketika budak itu menaiki kudanya dan menerobos salju itu. Orang-orang tidak mengerti mengapa dia pergi, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia tetap berusaha mendaki gunung hingga ke puncak, kemudian kembali menghadap raja dengan membawa salju. Raja mengatakan kepadanya, ada siapa yang membuatmu tahu bahawa saya menghendaki salju? Dia menjawab, kerana Tuan melihat salju itu. Pandangan raja menerawang, kemudian mengatakan, ia kuberikan keistimewaan kerana telah memuliakan diriku dan selalu hadir dalam diriku. Tiap-tiap orang mempunyai kesibukan sendiri. Sedangkan kesibukan dia selalu menjaga pandangan dirikan dan keadaanku. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang menjaga Allah Ta'ala dalam hatinya, Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Abdul Husain bin Hindun pernah ditanya, bila pengembala dapat menghalau kambingnya dengan tongkat pemeliharaan agar terhindar dari perangkap kebinasaan? Dia menjawab, dia mengerti bahawa di hadapannya terdapat zat yang maha mengawasi. Menurut satu kisah, Ibnu Umar berada di perjalanan. Dia melihat seorang budak sedang mengembala kambing. Bolehkah engkau menjualnya seekor kepadaku? Tawa Ibnu Umar dengan maksud menguji. Kambing itu bukan milik saya. Katakan saja kepada pemiliknya bahawa serigala telah memakannya. Di mana Allah? Ibnu Umar diam untuk beberapa saat. Dia merenungkan kata-kata pengembala itu. Kemudian mendesah sambil mengatakan, budak itu mengatakan, di mana Allah Ta'ala? Junaid telah mengatakan bahawa barang siapa yang dapat merealisasikan muraqabah atau pengawasan, maka dia takut kehilangan bahagian dari Tuhannya, bukan takut pada yang lain. Seorang guru sufi mempunyai seorang murid yang diistimewakannya. Guru itu sering datang kepadanya daripada datang kepada murid-muridnya yang lain. Mereka bertanya kepada gurunya tentang hal itu. Gurunya menjawab, akan saya jelaskan persoalan ini kepada kalian. Selama beberapa waktu guru memanggil murid-muridnya, masing-masing diberi seekor burung. Sambil berpesan, sembelihlah burung ini di suatu tempat yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Mereka semuanya lantas pergi.
Dan sebentar kemudian kembali dengan membawa burung yang telah disembelih di tangan masing-masing. Akan tetapi, salah seorang dari mereka datang dengan membawa burung yang masih hidup. Kenapa burung itu tidak kamu sembelih? Guru itu memerintahkan agar saya menyembelih burung di tempat yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Saya sudah berusaha mencari ke sana kemari tetapi tidak menemukan satu tempat pun yang tidak terlihat kecuali daripada Allah. Tidak terlihat kecuali dilihat oleh Allah. Guru itu tersenyum. Dengan nada yang datar dia berkata, hari inilah saya mengistimewakannya dia dengan selalu datang kepadanya. Muslimin dan muslimat, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Al-Imam Abdul Qasim membawa kepada kita dengan 4 kisah yang utama. Yang pertama kisah menteri dengan raja. Yang kedua raja dengan seorang hambanya. Yang ketiga kisah Abdullah bin Umar dengan pengembala kambing. Yang keempat kisah seorang guru dengan murid yang istimewa. Yang kesemua kisah ini melambangkan makna muraqabah, yakni pengawasan Allah. Sentiasa merasakan pengawasan Allah Ta'ala. Bawa satu cerita yang pertama. Kalau kita lihat ibarat dan takbirnya kita tak mungkin faham. Kerana ada masalah khalal, kecacatan dalam terjemahan. Yang oleh kerana kecacatan itu banyak. Sebab dia kisah. Maka kita bawa dengan gambaran yang mudah. Di mana satu hari, raja melihat pada hamba-hambanya. Panggil hambanya ke hadapan dan dilihatnya. Ada benda yang raja ingin mengenal pasti daripada hamba-hambanya. Maka salah seorang menterinya melihat, tengok. Dengan bahasa lain macam menyibuk lah tengok. Kerana raja tidak suka dilihat. Artinya, bila buat sesuatu, tidak suka dilihat oleh orang tidak berkenaan. Maka si menteri ini, dia terlihat, dia tengok. Bila dia melihat ke arah hamba-hamba raja, raja pun menoleh kembali padanya. Tengok. Maka dia kekal dengan pandangan dia kekal. Maka dalam hati menteri ni dia dah takut. Sebab dia memandang sesuatu yang tak diizinkan oleh raja. Maka keesokan hari, bila raja panggil dia menghadap, dia kekal jadikan pandangannya sebelah kanannya seperti dia macam cacat. Artinya seolah-olah yang dia memandang budak tadi bukan kerana dia pandang, tapi kerana penglihatan yang cacat. Maka dia tetap buat cacat macam tu. Dan takut dimarahi oleh raja. Maka dia pun buat macam kanan. Seolah masuk je jumpa raja ke kanan. Macam seolah ia semula jadi macam tu. Bukan kerana nak melihat hamba-hamba raja. Tetapi ini satu contoh rasa takut. Muraqabah bila dipandang. Satu kisah atau satu contoh. Bagaimana kalau kita merasakan Allah memandang kita, maka kita rasa takut. Dan kita rasa malu. Dan kita akan buat satu tindakan-tindakan yang menunjukkan rasa malu kita. Dan kisah yang kedua, yang dibawa pada kita, bila seorang raja dia terlalu baik dengan salah seorang hambanya, yang menjadikan hamba-hamba lain cemburu. Kenapa raja ni baik dengan seorang hamba? Bahkan membawa kecemburuan pada menteri-menteri pun sekali. Istimewa sangat budak ni, hamba ni. Maka raja tidak mahu menjawabnya, tapi nak tunjuk bagaimana istimewa hambanya ini pada satu peristiwa atau kejadian. Maka mereka bermusafir ramai-ramai. Tiba-tiba raja berhenti di hadapan gunung yang di puncaknya ada salju. Ada salji. Maka raja memandang salji tersebut. Kemudian raja menundukkan kepala. Tiba-tiba hamba yang disayanginya terus memencuk kuda. Terus mencuk. Dan menaiki gunung tersebut. Untuk berapa lama akhirnya dia kembali membawa salji. Salji. Lalu kata raja, macam mana kamu tahu aku nak salji tu? Artinya kat bawah tu tak ada salji, kat puncak tu ada. Salji sejuk. Kerana saya melihat tuanku melihatnya, maka saya mengetahui tuanku nak. Tengok tu saya tahu. Jadi, bagaimana dia mengawasi setiap pergerakan raja dia.
untuk dia prihatin dengan setiap apa yang nak disuruh oleh rajanya, walaupun tak sebut tapi dah faham. Lalu kata raja pada menteri-menteri dan hamba-hamba lain, kerana itu aku melebihkan hamba. Sebab dia muraqabah, dia tengok je apa yang aku hendaki. Itu macam contoh gini. Tuan-tuan pergi kedai makan, duduk. Jadi kalau pergi kedai makan, kita pun melilau mata cari mana dia waiter, mana dia pelayan. Cari tak ada. Ada kat dapur. Jengok-jengok, orang lagi main telefon. Tuan-tuan pergi kedai macam ni, tuan-tuan rasa apa? Tak datang lah. Nak cari waiter pun susah ni. Ada yang sembang 5-6 orang. Kita angkat tangan kuih-kuih dia tak layan. Dengan tuan-tuan pergi satu kedai yang waiter tu perhatikan kita. Bila kita masuk, dia tu memang pergi pada kita. Dia tengok kita macam nak sesuatu, dia tu datang. Cik ada nak tambah apa-apa? Cik ada nak apa-apa? Dia tengok kita macam mencari-cari, dia pun bawa tisu. Cik nak tisu. Yang dipanggil muraqabah, melihat. Maka kita pasti suka pergi kedai macam ni. Yang mana pelayang dia prihatin dengan apa yang kita nak. Atau tak sempat kita nak angkat tangan, datang ke depan. Cik nak apa? Cik nak apa lagi, nak tambah apa-apa? Waktu kita macam nampak ada nak sesuatu, dia dah faham ni. Mesti cari tisu ni. Mesti cari tempat air basuh tangan. Cik, air basuh tangan dekat luar. Artinya pasti tuan-tuan suka dengan keadaan macam. Itu gambaran muraqabah. Mana seorang tadi melihat apa yang, kalau kita dalam hidup kita, kita muraqabatullah, melihat apa yang Allah nak daripada kita. Apa yang Allah perintah pada kita. Jadi kita tahu, waktu pagi kita kena bangun awal. Kita tahu, lepas solat subuh kita kena zikir, kita kena buat itu dan ini. Kita tahu bila datang je, dengar je bang, azan, untuk ke masjid, ke surau, untuk berjemaah. Kerana kita ini sentiasa muraqabatullah, mengawasi perintah Allah dalam hidup kita. Sebagaimana kita mengawasi dengan maksud, kita tahu Allah tengok kita, Allah tahu hal kita. Bukan menjadi sebagaimana golongan yang cuba untuk mencari redha manusia ataupun melihat pengawasan manusia, dia lupa Allah sedang mengawasi dia. Oleh sebab itu kalau kita lihat daripada dua cerita, kalau seorang itu memahami makna pengawasan Allah padanya, nescaya dia akan melakukan perkara-perkara yang utama, perkara-perkara yang baik. Yang kita dah sebut semalam, seorang yang bila mana dia muraqabatullah, sentiasa memerhatikan Allah dalam hidupnya, dia akan buat ibadat dengan baik. Dia akan buat ibadat dengan ikhlas. Dia akan buat ibadat dengan banyak. Dia tak akan mensia-siakan waktu dia dengan perkara yang tidak memberi manfaat. Dan kata para ulama, sesiapa yang menjaga Allah dalam hatinya, maka Allah jaga seluruh anggota tubuhnya. Baik, maksud muraqabatullah juga maknanya menjaga seluruh hak-hak Allah. Apa dia hak-hak Allah? Iaitu perintah dan larangannya. Itu hak Allah. Maka hak-hak Allah ini kalau kita jaga, bukan jaga secara zahir, hati kita jaga. Ini haram, jangan dibuat. Ini yang diperintahkan, perlu disegerakan, perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Maka Allah pelihara seluruh kehidupan kita. Dan ini disebut dalam hadis, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidillaha tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu, kamu jaga Allah. Kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Ini benteng pada kamu. Bila disebut dalam hadis, ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Dekatlah kamu kepada Allah, jagalah hak Allah ketika mana kamu senang. Saya Allah tak akan sia-siakan kamu ketika susah. Tentang ketika mana kita sihat. Lalu kita buat segala perintah Allah. Tiba-tiba datang tua dan sakit kita. Dan kita tak mampu buat. Memang kerana sakit. Memang kerana tua. Keterbatasan. Namun, Allah tetap tulis pahala sebagaimana kita boleh buat masa sihat. Maka itulah penjagaan Allah pada kita. Allah tetap merahmati kita sebagaimana kita telah gunakan peluang masa sihat, masa kuat, masa kaya untuk buat perintah Allah. Ketika mana kita tak ada apa-apa, Allah tetap tuliskan pahala untuk kita. Waktu saya senang, saya banyak infak, sedekah. Tiba saya susah. Allah tetap menulis pahala senang saya. Pahala berbuat baik.
Walaupun saya dah tak mampu buat kerana halangan kemiskinan atau halangan sakit atau halangan tua. Maka ini maksud penjagaan Allah. Dan Allah tetap akan beri kesan daripada kebaikan yang kita buat. Dan bukankah kita sedar dan kita faham? Apa yang kita buat masa muda-muda dulu, dia akan beri kesan waktu tua kita. Tuan-tuan kaki bola. Bila tua, terasalah kesan. Sakit lutut lah. Sakit itu kan, oh dulu saya main bola. Dulu saya main rugby. Dulu saya main, kita tahu, yang kita buat dulu, zaman-zaman muda. Masa tua kita akan terasa. Yang main tinju, bila tua kena Parkinson. Dia ingat, oh masa muda saya main tinju. Mungkin kena tumbuk banyak sangat atas kepala. Demikian juga ibadat. Yang kita buat masa muda kita, masa senang kita, masa lapang kita, dia akan beri kesan waktu kita sudah hilang keupayaan itu. Kita akan rasa kekuatan, ketabahan dalam menghadapi ujian. Dan bila kita sakit, bagaimana Allah jaga kita ketika sakit? Bukan sekali ditulis pahala untuk kita sebagaimana kita sihat. Saya masih sihat ke masjid, surau, berjemaah. Tiba sakit, tetap ditulis pahalanya. Dan Allah berikan kepada saya dalam bentuk bagaimana Allah pelihara kita, kesabaran. Allah berikan kekuatan sabar. Kekuatan sabar ialah pertolongan Allah. Manusia macam mana pun, dia akan dapat ujian. Ada orang, dia ada segala-gala dunia. Tapi dia tak ada kekuatan sabar. Maka bila datang satu je masalah, dia boleh bunuh diri. Padahal duduk dalam kondo yang mewah. Harta ratus juta, dolar USD. Tiba-tiba ada sikit masalah, terus ambil keputusan bunuh diri. Artinya kenapa? Kerana dia tak diberikan kesabaran dalam hidup. Padahal kalau kita tengok orang kaya yang bunuh diri ni, dengan pandangan mata zahir kita, dia nak apa lagi? Rumah dah ada, kereta ada, duit banyak, jawatan tinggi. Last sekali bila dia ada masalah, bunuh diri. Dia ada seorang orang kaya, orang yang pegang jawatan besar dalam syarikat Volvo. Tiba-tiba bibik dia tengok, dia ambil pistol letak kat mulut dia dan tembak dia di sini. Ni bibik ni lagi banyak masalah, tak bunuh diri bibik ni. Ni kaya, ada segala-galanya, dia boleh bunuh diri. Lepas tu di antara penjagaan Allah pada kita, Allah beri sabar. Sabar ni anugerah yang kita dah bicarakan sebelum ini. Tidak ada kurnia Allah lebih besar pada seorang hamba selain pada sabar. Kerana kita semua akan ada masalah. Tuan-tuan jangan ingat orang jawatan Perdana Menteri tak ada masalah. Orang jadi raja tak ada masalah. Melainkan tuan-tuan jahil tentang hakikat kehidupan. Ada raja yang bunuh diri. Dia masalah dia. Ada raja yang saling berbunuhan, bunuh anak dia. Dia masalah. Dia tak mampu sabar. Dia clash dengan anak dia, perang anak dia. Ada. Kita baca sejarahnya. Tapi bila Allah jaga kita, Allah beri kita kesabaran. Kita sabar dengan pasangan kita. Itu anugerah Allah. Ada orang nampak dia punya mesra, bukan main. Macam belangkas. Kita nyanyi berduet. Dia mula kahwin nyanyi berduet. Tidur. Nampak mesra. Alih-alih dia masalah sikit, hancur habis. Sikit je masalah dia. Tuan-tuan tengok dan tuan-tuan dengar benda ni. Tuan-tuan baca. Orang yang bila tunjuk cinta, satu Malaysia kongsi cinta dia. Hebat. Cinta di abad ini. Tiba bila dia ada masalah sikit je, dia perang besar. Niki mahkamah tak selesai lagi. Padahal dia ada segala-galanya. Kenapa Allah tak berikan dia kesabaran? Kenapa Allah tak berikan kesabaran? Kerana dia waktu senang tidak menjaga hak Allah. Kita, bila kita jaga hak Allah. Saya katakan kita, semua akan ada masalah-masalah untuk kita hadapi. Di hadapan kita tunggu masalah anak-anak kita. Macam anak-anak ni, nak tunggu ke besar. Di hadapan kita ialah masalah pasangan-pasangan hidup kita. Nak sampai ke syurga bukan senang. Macam orang cakap, til jannah. Dia punya selekohnya banyak. Selekoh maruk belaka. Nak lalu. Orang senang cakap, kita mula kahwin, dia kata, til jannah. Dulu sampai nak cucu. Sekarang dia upgrade sikit ayat. Til jannah. Sehingga ke syurga.
Cantiklah ayat tu. Kita pun memang macam itulah niat. Tapi bila ke depan melihat masalah-masalah dalam rumah tangga, tak kira masalah apa. Mungkin keuangan, mungkin hal kekeluargaan, belah ipar duai, mungkin juga hal teknikal, bahasa-bahasa yang digunakan, mungkin juga kerana tindakan-tindakan yang lambat, mungkin juga kerana sifat-sifat kasar tertentu. Ia perjalanan yang jauh. Rumah tangga bukan perjalanan 2 hari, 3 hari. Bukan cerita percintaan macam tuan-tuan tengok drama sejam. Terus bahagi. Sejam je dia. Filem sejam, sejam setengah bahagi. Hidup kita dengan bini tu bukan sejam. Kalau sejam kita boleh berlakon. Macam drama-drama TV-TV tu. Sejam 30 minit durasi dia. Maknanya hebat. Cuba buat drama tu 30 tahun macam kita kahwin. Dia orang buat drama sejam setengah boleh lah tunjuk romantik. Berlakon, kamera banyak, sejam setengah. Kita kata hebatnya dia bercinta. Kita pergi realiti dia. Yang Mina Hindustan. Itu cerita cinta yang tak terkalah. Kita tengok. Cuba lihat realiti rumah tangga mereka. Tengok realiti rumah tangga mereka. Akhirnya kita tengok semuanya berkesudahan syariah yang menakutkan. Bila Allah beri kita kesabaran, saya katakan, maka kita dalam lalu kehidupan berumah tangga, kehidupan mendidik anak, kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam pekerjaan. Allah beri kita sabar. Okey, sabar punya sabar sampai pencik. Sabar punya sabar 3 kali pencik. 55 sekali, 56 sekali, 58. Dia mengeluh banyak kerja, tapi Allah beri kesabaran dia. Ni suami isteri duk gaduh bertekak, tapi sabar beri sabar sedar-sedar, dia dapat cicit. Kerana Allah beri sabar. Beri sabar. Banyak kali dia tidur bilik asing, tapi sabar. Sampai dia dapat cicit. Sampailah mati pasangan. Kerana Allah beri dia sabar. Tidak bertindak secara yang merugikan. Kerana kalau kita nak hidup tanpa masalah, kita tak akan jumpa. Kita cuma mencari kemustahilan dalam hidup. Yang berkahwin, tak nak menghadapi masalah, dia mencari kemustahilan. Masalah akan ada. Kita doa biar Allah beri kesabaran. Kita ada jiran-jiran pun sama. Maka ini kelebihan orang jaga Allah. Di mana seorang tu jaga Allah, maka Allah jaga kehidupan mendatang dia. Baik secara pahala yang dikurniakan, atau pemeliharaan lain bersifat kesabaran dalam menghadapi ujian. Yang kita katakan orang, dunia hari ni tengok, orang yang paling kuat diuji atas dunia ni orang Islam. Secara politik, secara ekonomi, secara pemerintahan. Orang Islam semua dapat pemerintah ditaktub. Kebanyakan. Negara-negara kafir pula dapat pemerintah yang bagus. Yang mudah diturunkan kalau tak suka. Jepun sebulan 4 kali turunkan. Asal nak turun, dia turun. Pemimpin kita dah naik, dah jadi macam daun pisang, melekat, tak nak turun-turun. Walaupun dah tak layak. Kita diuji. Negara Islam, diuji dengan pemimpin ditaktub. Diuji dengan kelemahan. Bukan semua, kebanyakan. Pengurusan negara. Diuji. Saya nak beritahu bagaimana Allah beri banyaknya ujian pada negara Islam dan umat Islam. Dan dunia lihat bagaimana sabarnya umat Islam. Negara mereka diceroboh. Allah jadikan orang-orang Iraq sabar. Afghanistan diceroboh. Allah jadikan orang Afghanistan sabar. Yaman juga begitu. Allah jadikan mereka sabar. Syria juga begitu. Palestin dah lama. Tempoh hampir 80 tahun. Allah berikan mereka sabar. Tak ada pula fikir nak keluar semua. Kerana dalam rancangan mereka, dengan bom semua pasti akan lari. Pindahlah mana tak. Mereka kekal di situ. Dan sebahagiannya dalam runtuhan-runtuhan yang hancur tadi, mereka tetap duduk di situ. Tidur di situ. Mereka tak peduli. Tetap Allah beri mereka sabar. Kita tengok anak-anak, kepala pun tak ada. Hancur di bom. Allah berikan mereka sabar yang luar biasa. Yang kalau berlaku pada orang lain, bunuh diri. Bunuh diri mesti. Atau ambil minyak petrol sembah, bakar. Kalau musibah yang mengena negara Islam, dikena pada negara kafir hari ini, habis mereka. Tapi Allah pilih umat yang paling hebat untuk diuji.
untuk keluar mereka menjadi umat terbaik dalam kepimpinannya. Bagaimana Allah sebut dalam Quran. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka pemimpin diikuti kerana mereka bersabar dengan ujian kami. Ini mereka punya pemimpin yang diikuti. Ini maksud Allah jaga. Diceritakan, ditanya kepada seorang ulama nama Abu Husain bin Hindun. Hindun ni tuan-tuan, nama yang lelaki boleh, perempuan pun boleh. Tapi orang Melayu kita kalau sebut Hindun mesti perempuan. Dia ada nama-nama dalam bahasa Arab. Lelaki dan perempuan boleh. Seperti nama Maisarah. Lelaki ada, perempuan ada. Seperti nama Hindun, lelaki ada, perempuan ada. Seperti nama Hamzah. Lelaki ada, perempuan pun ada. Dalam kebiasaan orang Arab. Kalau kita, takkan ada nama Hindun lelaki. Kalau tak awak nama apa? Hindun. Awak jantan ke? Perempuan ke lelaki-lelaki? Sebab kita tak biasa nama tadi digunakan untuk lelaki. Dalam bahasa Arab, dia ada nama-nama yang lelaki boleh, perempuan boleh. Dua-dua. Baik, dia tanya tentang bila seorang pengembala kambing, dia benar-benar jaga kambing dia, menghalau kambingnya. Bila dia tahu ada bahayanya. Ini dia terjemah bila dia tahu di hadapan terdapat zat yang maha mengawasi. Maksudnya bila dia rasa, bukan zat, sesuatu yang sedang perhati. Bila kita, hatta kita bila buat anak-anak, kita rasa macam tak selamat anak-anak kita, kita suruh masuk kita. Kita suruh masuk rumah. Kita tak selamat. Pengembala kambing, bila dia rasa macam kambingnya diperhati, tak selamat, maka cepat-cepat dia menjaganya. Itu gambaran makna muraqabah, pengawasan. Satu kisah yang lain, kisah yang ketiga yang dibawa oleh Abdul Qasim Kushairi. Itu kisah Abdullah bin Umar, yang similar yang kita cerita semalam tentang Umar Khattab. Abdullah bin Umar dia jumpa pengembala kambing lalu diuji. Maukah kamu jualkan kambing ini seekor pada aku? Dia tak boleh. Bos saya tahu dia tak bagi. Dan katakan pada tuan kamu, kambing ini dimakan serigala. Lalu dia kata, habis tu di mana Tuhan? Mana Allah? Abdullah bin Umar mengulangi perkataan dia, di mana Allah? Ini orang yang muraqabah. Kata kita walau bersendirian, Allah sedang perhatikan kita, Allah sedang lihat. Itu disebut dalam hadis tentang kaum yang rugi. Orang paling rugi sekali. Apa dia? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, aku akan beritahu kepada kamu satu kaum di kalangan umat aku. Pada hari kiamat kelak, dia bawa kebaikan seperti gunung Tihamah. Banyak. Tiba-tiba Allah jadikan segala kebaikan itu fayaj'aluha haba'an manthura. Allah jadikan kebaikannya satu pun tak berguna. Kata Nabi SAW, ada hamba aku, kaum, umat aku. Kiamat kelak dia datang jumpa Allah bawa amalan sebanyak gunung Tihamah. Gunung Tihamah ni banjaran gunung Mekah. Banyak amalannya. Tapi Allah jadikan semuanya tak laku. Lalu kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana. Ya Rasul, boleh tak beritahu siapa mereka? Boleh tak jelaskan lagi siapa mereka? Kami takut kami, kalangan mereka dan kadang kami tak sedar. Kami takut kamilah. Kata Nabi SAW, innahum ikhwanukum. Mereka ini di kalangan saudara-saudara kamu. Bangsa kamu orang Arab. Wa min jildatikum. Kulit macam kamu. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Malang ibadat macam kamu. Maghrib, Isyak. Tapi kata Nabi SAW, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimi la intahakuha. Mereka ni bila bersendirian dan di hadapan mereka ada ruang maksiat, mereka buat. Orang ni tuan-tuan bila bergaul sama kita nampak baiklah. Cukup macam kita. Duduk madhimu macam kita. Solat maghrib macam kita. Solat isyak macam kita. Witir macam kita. Tapi kata Rasulullah, bila mereka bersendirian dan ada ruang buat maksiat, mereka buat tanpa malu pada Allah.
Buat. Dia duduk seorang-seorang dalam bilik. Mana orang nampak, mana orang tahu. Atau kita rasa kita boleh sembunyi daripada manusia. Tapi ingat kata Allah. Yastakhfuna minan nas. Wala yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaum. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Mereka cuba menyembunyikan daripada manusia. Tapi mereka tak boleh sembunyi dari Allah. Kerana Allah sentiasa bersama mereka di mana pun mereka berada. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Allah tahu semua kita buat ni. Dan kadang-kadang kita malu ke orang ni. Tapi bila bersendirian kita tak malu dengan Tuhan tengok kita. Lalu kita pun sembahyang cepat. Kita pun buat lebih kurang lah. Bila seorang-seorang, kadang-kadang dengan berani kita buat maksiat. Dia rasa macam orang tak tahu. Kita lupa. Allah tahu. Ini disebut oleh Allah. Yastakhfuna minan nas. Mereka boleh sembunyi daripada manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka tak boleh sembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Dia Allah sentiasa bersama manusia. Idh yubayyitun. Hatta ketika mana mereka tidur. Ma la yarda minal qaul. Allah dengar semua perkataan buruk mereka. Tapi bila kita merancang nak buat jahat ke orang, nak khianat orang, dengki. Tak ada orang tahu kita buat sulit. Allah tahu. Dan kita pegang satu benda. Bila kita nak aniaya orang, Allah berfirman, wala yahiqu makru sayyi illa bi ahli. Siapa pun yang merancang kejahatan pada orang lain, melainkan akan menimpanya. Kita kadang-kadang ni bomoh biar dia jangan kahwin. Bukan bomoh kita ni. Biar dia jangan kahwin, biar dia jadi lelaki tua tak berjodoh. Marah kita, kawan kita. Itu kita rancang ke berlaku pada kita. Berlaku pada anak-anak kita. Kita rancang biar bisnes dia bankrupt. Buat perancangan jahat. Buat fitnah, buat baik. Akhirnya kena pada kita. Setiap kejahatan yang kita cuba buat pada orang, dia akan berlega seperti bumerang kembali pada kita. Dan setiap kebaikan kita rancang untuk bagi pada orang, dia akan berlega dan kembali pada kita. Kita kadang-kadang nak tolong untungkan dia. Akhirnya kita pula untung. Hatta dalam hadis tentang doa. Tentang bila kita doakan baik-baik untuk orang, malaikat kata amin, kamu pun dapat macam tu. Jadi setiap kebaikan kita buat. Walaupun kadang-kadang kita tak suka orang tu. Tak sukalah. Kita tak suka orang ni banyak faktor. Banyak faktor. Ada kita tak suka kerana faktor peribadi. Ada kerana faktor keluarga. Ada kerana faktor hawa nafsu. Hawa nafsu kita. Ada kerana faktor cemburu kita. Ada kerana faktor marah kita. Yalah, kelas-kelas sikit marah, jadi panjang marah tu. Dia tak habis itu. Marah kita. Marah dia kemarin, 2 tahun ingat lagi. Faktor marah. Kadang-kadang faktornya ialah kita dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga kita pun tak suka dia. Dipengaruhi, padahal dia tak macam tu. Orang kata dia bla-bla. Kita macam percaya cepat. Kadang-kadang kerana kita takut undang-undang. Undang-undang benci kat dia, kita pun takut terbabit sama macam di Saudi. Mana-mana ulama yang agak kritikal dengan pemerintah. Pemerintah tangkap. Jadi, siapa yang baik ulama tu, semuanya mengisyari tak baik. Kami tak kenal dia. Semua mengaku macam tak kenal. Takut nak tangkap dia. Bukan sebagian mereka kutuk. Itulah, lain kali dengar ikut pemerintah yang adil ini. Mampu. Padahal ni kawan baik dia. Sama-sama dalam mukhayyam ulama. Dia ada seorang ulama ditangkap. Hanya kerana dia tulis dalam tweet. Tweet dia tulis, mudah saya pun baca Twitter dia. Dia cuma kata secara maknum. Moga Allah mendamaikan antara saudara-saudara kita yang berselisih Qatar dan Saudi. Masa tu Qatar Saudi gaduh sikit. Dia cuma kata moga Allah mendamaikan pemimpin Islam. Dia tweet tadi dia kena tangkap. Angkat. Dia letak satu tuduhan sampai peringkat. Sepatutnya raya baru ni digantung. Dia reka tuduhan. Jadi ada. Mereka sebelum itu, saya tengoklah perkemahan ulama. Mereka kumpul semua ulama, mereka berkemah buat mukhayyam. Kumpul sambil-sambil berceramah, berkuliah. Tiba-tiba yang sama dengan mereka yang satu hala perjuangan. Asalnya,
dia akan takut pemerintah, akhirnya semua kutuk dia. Itu antara punca. Dia tak berani dekat dengan orang-orang yang pernah mereka sayang. Kerana ada undang-undang yang cuba untuk mengambil tindakan. Ini faktor-faktor kenapa kita kadang-kadang terpengaruh untuk merancang kejahatan orang pada orang. Tapi ingat satu benda. Kita apa pun faktornya, bila kita merancang kejahatan pada orang, dia akan kembali pada kita. Firman Allah sebut, wala yahiqu makrus sayyi illa bi ahli. Tidak akan mengenai segala perancangan jahat melainkan kepada yang melakukannya. Saya katakan kalau tuan-tuan cuba nak bankrupt dia, kita bankrupt. Kita cuba jadikan dia ni tak tercapai hajat-hajat dia, maka kita yang akan kena. Jangan pernah dalam hidup kita merancang kejahatan orang. Jangan. Rancanglah benda baik-baik untuk dia. Kadang-kadang dengki, persaingan, cemburu, persaingan. Doakan yang baik-baik kerana kita juga akan dapat kebaikan hidup. Jadi atas asas muraqabatullah. Ingat, kena tahu Allah perhatikan kita. Tengok kita. Yang kita cakap, yang lintas di hati. Allah berfirman, innallaha alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Tuan-tuan merancang hati ni belum buat. Tuan tahu. Itu banyak kita lihat dalam kehidupan kita. Kenapa saya diuji itu dan ini? Maka perhatikan apa yang kita lakukan. Barangkali kita terlupa muraqabatullah. Allah sedang memerhatikan kita. Lalu kita pun berani buat benda-benda yang Allah larang dan cegah. Akhirnya kejahatan benda itu kembali pada kita. Kalau kita cuba dan kita berusaha untuk, dan sekali kata-kata dan tindakan kita tahu Allah sedang tengok kita. Allah mengetahuinya. Nescaya Allah, kita akan selamat. Ada satu kisah yang menarik yang selalu kita bacakan. Tapi pengajarannya pelbagai. Ada seorang lelaki kaya namanya Nuh bin Maryam. Kaya sangat-sangat. Dan dia ada seorang anak perempuan, Hawa anak perempuan dia. Dan dia ada kebun anggur yang banyak. Satu hari dia dapat seorang hamba namanya Mubarak. Maka hamba ini ditugaskan untuk menjaga kebun anggur dia. Kata orang ada kebun anggur ni kaya lah. Jaga. Selepas berapa lama anggur berbuah. Lama. Lalu Nuh bin Maryam, dia pun datang ke kebun anggur dia. Kata, hey Mubarak, bawakan kepada aku anggur. Bawa sikit anggur. Mubarak pun bawa anggur bagi. Nuh makan masam. Hamid tu. Orang nak sebut masam. Hamid. Kata, kenapa masam? Ambil lagi yang lain. Dia ambil yang lain. Masih lagi masam. Kita ambil lagi. Dia ambil pokok lain. Masih lagi masam. Dia pun marah. Mubarak. Kamu ni tak kerti ke ambil yang manis? Tak tahu ke mana yang manis? Lalu Nuh ni berkata, wallahi, ma arsaltani li akulahu wa innama arsaltani li ahfadhahu wa aquma ala khidmatihi walladhi la ilaha illahu ma dhuqtu minhu inabatan wahidatan walladhi la ilaha illahu ma raqabtuka wa la raqabtu ahadan minal kainat walakinni raqabtu alladhi la yukhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Kata Mubarak, Tuan, demi Allah, engkau tahu engkau hantar aku ke kebun anggur ini untuk jaga kebun anggur. Bukan supaya aku makan anggur. Kan hantar supaya jaga anggur, bukan makan. Dan demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan dia, aku tak pernah makan oleh sebiji pun anggur. Tak pernah. Sebab kamu suruh aku jaga, aku jaga. Maka aku tak makan. Dan demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkannya. Bukan kerana aku takut orang tahu. Ataupun kau tahu. Tapi aku takut Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu aku tak nak. Sebab kamu suruh aku jaga pokok anggur. Bukan suruh makan buah anggur. Maka dia jaga betul-betul. Lalu Nuh bin Maryam merasa hairan. Mubarak ini hamba yang jujur. Dan disebut pula, ma raqabtuka wala raqabtu ahadan minal kainat walakin raqabtu alladhi la yukhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
Bukan kerana aku bimbang, kamu tahu. Atau orang lain tahu aku makan. Tapi aku takut Allah tahu. Yang tidak tersembunyi pada Allah apapun di langit dan di bumi. Sebab itu sepanjang aku jaga kebun anggur, tak pernah aku makan. Madhuktu inabatan wahidatan. Satu anggur pun aku tak pernah makan. Sebab itu aku tak tahu mana satu manis. Cuma jaga. Lalu, Nuh ni orang yang ada agama. Dia kagum tengok. Mubarak ni orang yang jujur dan muraqabatullah. Dia kata orang Mubarak, nak tanya satu soalan. Seorang perempuan, sepatutnya dikahwinkan pada siapa? Perempuan, kalau saya ada anak perempuan, patut dikahwinkan pada siapa? Maka kata Mubarak, kalau sekiranya orang jahiliah, mereka akan mencari lelaki-lelaki yang nasab yang baik. Kerana mereka berbangga dengan nasab. Kalau orang Yahudi, mereka tidak akan mengahwin anak mereka melainkan dengan orang kaya. Dan kalau orang Kristian, mereka akan mengahwin anak mereka dengan orang yang lawa. Kerana orang Kristian, dia fikir lawa, tak ada harta pun tak apa. Orang Yahudi pula, dia fikir harta. Orang jahiliah pula ikut nasab. Dan kalau Islam pula, menyuruh mengutamakan agama. Tetapi hari ini, orang Islam pun cari jodohnya orang ada harta dan pengaruh. Kata Mubarak. Dan dia baca satu hadis. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia akan jadi kaum tu. Maknanya, kalau kita menikahkan anak perempuan kita, kerana harta, macam Yahudi lah kita ni. Kalau kita menikahkan kerana cerita lawa dulu. Maksudnya keutamaan, priority. Memanglah kita nak lawa, nak harta, semua benda ada. Tapi priority, keutamaan. Lalu kita kira lawa, maka cara pemilihan macam orang Kristian lah. Kalau kita pilihkan nasab keturunan, itu macam jahiliah. Yang berbangga keturunan. Kalau kita ikut hari ni orang pilih harta dengan pengaruh popular. Siapa popular orang jodohkan. Kan sekarang, nak kahwin cari orang popular. Kita pun nak tengok. Akaun TikTok berapa dia punya followers. Popular. Orang tak tengok akaun Islam dah sekarang. Akaun TikTok. Akaun Facebook. IG. Berapa ratus juta. Ya. Oh, popular. Influencer. Boleh kahwin. Zaman. Ni Mubarak cakap zaman dia. Zaman tak ada TikTok. Zaman kita lagi lah. Ada pun penyakit orang Islam sekarang kata dia. Kahwinkan orang kerana harta dan glamour. Jah. Glamour. Tapi Rasulullah kata. Kahwinlah dengan sebab agama. Lalu kata Nuh bin Maryam. Kalau begitu aku tawarkan anakku padamu. Kamu ada agama. Lalu kata Mubarak. Pergi tanya anak kamu dulu. A'rid ala ibnatik. Pergi beritahu anak kamu dulu. Dia nak tak aku? Maka Nuh balik dia kata, wahai anakku. Aku memilih kepada kamu seorang lelaki yang baik agama. Namanya Mubarak. Yang jaga kebun anggur kita tu. Lalu katanya. Kalau dia orang yang memang takut kerana Allah. Maka aku akan memilihnya. Kalau dia orang jenis macam tu. Memang aku akan pilih. Takut Allah. Kalau dia nak aniaya isteri dia pun. Dia takut Allah. Bukan dia takut ada orang tahu. Takut Allah. Allah tengok. Maka akhirnya dia berkahwin. Dan melahirkan seorang ulama yang hebat. Namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Amirul Mu'minin fil hadis. Pakar dan bina hadis. Dan mujahid. Orang yang kuat dalam peperangan. Yang pernah seorang diri dibunuh 6 orang tentera Rom dalam peperangan. Dan kadang orang tak kenal dia sebab dia pakai topeng. Dia tak nak orang kenal, takut riak. Yang dibunuh ini semua pahlawan terkenal Rom. Bukan orang biasa. Maknanya ayah dia Mubarak. Didik Abdullah ni luar biasa. Bukan sekadar alim. Gagah. Kuat. Dan dididiknya juga pemurah. Kerana Abdullah ni dia warisi semua harta mak dia. Atuk dia, maka dia kaya raya. Maka dia amat pemurah. Sehingga dia ada pegawai khas. Ketika mana ulama-ulama lain cuma dia tanya fatwa. Tetapi dia antara ulama yang diminta bantuan. Lain antara suat ulama minta fatwa je. Dia tak fatwa minta atap sekali. Atap, tak bumbung. Minta peruntukan, tak duit belanja. Sebab dia orang pemurah, kaya. Ini Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Maka
Lihat, dia punya keberkatan sebab ayahnya muraqabatullah. Itu yang kita sebut tadi. Tuan-tuan, kalau kita dah hidup ni jaga pandangan Allah, jaga hukum Allah, kesannya anak-anak kita baik, anak kita. Tak tunggu kita ada baru dia semayang. Kita tak ada pun dia semayang. Tak tunggu kita ada baru dia nak baca Quran. Kita tak ada pun dia baca Quran. Sebab kita sendiri belajar disiplinkan kepada muraqabatullah. Allah tengok kita. Duduk seorang-seorang kita ambil Quran. Allah tengok. Kita berzikir. Tak perlu orang tengok kita zikir. Tak perlu tak kamera depan saya sedang berzikir. Tak perlu. Tak perlu kita nak upload. Saya sudah berzikir 2 jam, 6,000 zikir. Tak perlu beritahu pun. Kenapa? Kerana kita Allah melihat kita. Dan kesan kita menjaga muraqabatullah. Lihat zuriat keturunan kita. Lihat bagaimana harta benda kita. Kita jaga Allah, maka Allah jaga seluruh harta kita. Orang nak tipu pun tak boleh. Sebab Allah jaga harta kita. Allah jaga rumah tangga kita. Allah jaga pekerjaan kita. Sebab kita dalam hidup sentiasa menjaga Allah. Mengetahui Allah memerhatikan kita. Duduk tengah laut seorang-seorang pun kita semayang. Kalau tak ada orang nampak. Tengah laut seorang-seorang pun kita tak nak buat maksiat. Kalau orang tak tahu. Kerana kita tahu Allah sentiasa melihat kita. Maka ini kekuatan muraqabatullah. Jadi kita ingat. Dari satu hadis yang kita bacakan. Ada orang buat pahala banyak. Akhirat kelak lebur semua. Sebab apa? Bila dia bersendirian, dia langgar perintah Allah. Ada orang memang nampak orang lah dia. Jubah dia. Pakaian nampak, oh bagus. Orang pun nampak dia macam Tok Wali dah. Tasbih besar gantung kat leher. Nampak macam wali. Tapi bila dia bersendirian, lain cerita dia. Ingat, segala yang diperlihatkan kepada orang, pada banyak ibadat, akhirnya roboh macam tu. Habis, pahala ngaji Quran kita, pahala zikir, pahala menuntut ilmu. Waktu kita bersendirian dengan berani kita buat maksiat. Waktu orang tak nampak dengan berani kita merancang kejahatan, khianat orang tu tipu. Tanpa orang tahu. Orang tunjuk baik. Lepas tu kita buat perancangan. Ni niat dah ni. Hutang tak nak bayar. Perancangan jahat. Kita guna watak kita nampak baik. Pinjam sikit, orang pun nampak baik bagi. Berapa nak pinjam? 30 je. 30,000. Orang nampak baik. Bagus. Ikut kuliah pun sekali. Semua ambil 30. Rupanya dia dah ada niat awal. Pinjam tak nak bayar. Digunakan karakter-karakter yang dipercayai untuk dikhianat orang. Benda paling bahaya, bila orang percaya agama kita lalu kita khianat dia. Amat bahaya. Orang dah percaya, tuan-tuan, bila asas percaya kita pada orang kena agama dia. Tuan-tuan tengok dia ni tahu tak makan haram itu. Kita pun tahu dia tak mungkin buat benda tu. Kalau kita orang macam ni, kalau nak pinjam duit kita tak payah minta gerentor-gerentor lah. Kita tahu baik. Dia cerita buat neraka tu. Nangis ni. Kita buat neraka teresak-esak dia. Takkan tuan-tuan dia nak pinjam 30,000, tuan-tuan tak nak kasih. Dia takut neraka. Rupa-rupanya gambaran. Bila betul, dia hutang, dia dah ada awal niat tak nak bayar. Tuan-tuan kita tak kata orang tak bayar hutang tu salah. Dia tak bayar hutang tak salah. Tapi yang tak nak bayar hutang tu salah. Tak mampu bayar hutang bahasa budak. Tak mampu bayar hutang tidak salah. Tapi tak nak bayar hutang itu yang salah. Sebab itu disebut dalam hadis. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang ambil harta orang, dia ada niat nak kembalikan, Allah tolong dia kembalikan. Kita baca kisah sahabat-sahabat berhutang banyak juga. Ini Abdullah bin Zubair, ini Zubair bin Awam, dia hutang 1 juta. Zaman tu 1 juta. 1 juta dinar. Banyak hutang, orang bisnes. Tapi dia nak bayar. Akhir bila dia mati, tanahnya melonjak harga untuk dibayar hutang. Yang bukan sekadar hutangnya boleh dibayar, berkat dia nak bayar, tanah tu ada nilai besar. Dia tinggal tanah sikit je. Tapi Allah jadikan tanah tu ada harga. Sehingga bukan sekadar dapat bayar hutang 1 juta tu. Anak-anak dia yang ramai dapat pesaka. Isteri dia 4 orang yang ditinggalkan, semua kaya-kaya. Kerana dia mana niat nak bayar, bukan tak nak bayar. Niat nak. Yang kita yang salah, yang tak ada niat nak bayar. Bila orang tu ada niat nak bayar, kita baca hadis Bukhari tadi. Ambil harta orang, niat nak bayar, Allah tolong bayar. Kalau ambil harta orang memang tak nak bayar, maka Allah akan musnahkan harta dia. Habis. Jadi ini muraqabatullah. Tuan-tuan biar kita ni walaupun
Kita hutang orang tak minta. Itu hutang. Kita takut Allah akan tanya kita. Kita bayar cepat. Kita bayar kerana muraqabatullah. Dia tak sebut ustaz. Bukan ustaz tak sebut. Ini tanggungjawab kita. Dia memang mati kita. Termasuk benda lain, amanah-amanah kita yang lain. Amanah kita didik anak. Itu amanah. Dan kita tak nama muraqabatullah. Allah perhatikan kita. Kita buat amanah tu elok-elok. Anak tak sembahyang kita tegur. Ini amanah. Perkara pertama yang kita kena suruh anak kita sembahyang. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu solat dan bersabar dalam menyuruhnya. Kita kalau tuan-tuan nama ayah, nama mak. Antara benda yang lekang kat lidah kita, selalu tanya anak, dah sembahyang belum? Kalau yang tu kita jaga, insya-Allah lain-lain anak kita jaga. Jangan pernah senang tengok anak lambatkan solat. Apa tadi kita solat? Anak kita lambat solat. Main telefon, lewat solat. Keluar kawan-kawan, lewat solat. Dah sembahyang maghrib belum? Belum, baru nak sembahyang. Kita yang ni, dalam bab sembahyang, kita kena tegas dengan keluarga. Tanda amanah kita. Atau kalau budak tu dah besar, anak-anak kita dah kahwin. Kita tengok anak ni macam cuai bab sembahyang. Sekejap lagi kahwin, dia rasa dia dah besar, dah ada keluarga sendiri, kita peringat. Belum dah solat belum? Kita tak akan izinkan bila orang masuk umur kita, lalu kita tak tanya tentang tanggungjawab paling besar tu. Ya, anak-anak kita dia dah besar, dia ada rumah sendiri, keluarga sendiri. Tapi bila dia pulang masuk rumah kita, soalan kita tanya dia, bukan abang ada duit tak? Kita tanya, sembahyang jaga tak? Jaga. Suruh anak-anak tu sembahyang. Supaya dia tahu tentang penting solat. Itu tuan-tuan kita tengok, mana-mana ayah, mak. Dia tekan solat anak-anak dia, insya-Allah anak dia okey. Kita kadang-kadang pesan anak-anak, mudah je, jaga solat. Dia seorang hamba Allah. Ni dia belajar jauh, belajar kat Perancis. Mesej saya. Ustaz nak tanya soalan. Perempuan. Tentang sembahyang. Kita duduk sini sembahyang awal waktu kat Perancis ni sekian-sekian. Dan kita kalau nak sembahyang pula, universiti tak kasih. Mungkin sponsor kita kena tarik. Kita kena pandai cara nak jaga solat. Budak ni hebat kerana mak dia didik solat. Bayangkan boleh je dilupakan dengan budak darah muda. Duduk pula negara yang tak bagi solat. Masa duduk universiti tu dia tak bagi solat terang-terangan. Menyebabkan sponsor boleh tarik. Tarik sponsor. Tapi oleh kerana mungkin mak dia, ayah dia ajar solat. Kau lihat dia duduk negara paling sekular yang paling benci Islam di Eropah, Perancis. Tapi dia tetap jaga solat. Macam mana kaedah jaga solat? Dia bertanya, kita tahu orang kalau tanya buat solat ni orang yang hebat, didikan mak ayah dia. Duduk mana-mana pun tanya solat macam mana. Tanya saya tentang penjelasan solat bagaimana saya nak buat. Kadang dihalang ni, kita tak boleh tunjuk kat universiti, nak solat kat rumah, bla bla bla. Dan ini orang-orang yang didikannya hebat. Kita pun samalah, kita nak ajar muraqabatullah anak-anak kita. Kat mana pun jaga solat. Kerana solat mendidik muraqabatullah. Allah sedang perhati kita. Tu ada kawan-kawan kita, Masya Allah hebat. Baik dalam kapal terbang dia jaga solat. Baik atas kapal jaga solat. Atau ada seorang tu di universiti. Dia boleh minta solat tengah ketika mana exam berjalan. Sebab dia jaga solat. Dia punya yang jaga periksa tu. Ada sahabat saya duduk kat Australia, dia cerita. Tengah periksa tu panjang sehingga membabitkan waktu solat. Kawan dia pun bangun minta izin, Prof saya nak solat. Kawan dia pun bingung tak tahu solat tu apa. Dia solat tepi meja dia ketika mana dia periksa. Dan ini orang yang luar biasa, muraqabatullah. Ini anak-anak dididik macam tu. Anak kita. Jangan tuan-tuan bangga sebab dia hebat, jawatan tinggi. Itu tak hebat. Tapi kita patut rasa bangga, bersyukur pada Allah bila anak kita jaga solat. Kat mana pun dia berada. Kita berjaya mendidik dia muraqabatullah. Biar anak kita jadi apa pun. Atau anak kita dia merempik. Berhenti dulu kat masjid solat. Ini muraqabatullah. Kalau anak-anak kita nampak macam tak berapa lulus penampilan. Tapi kalau dia jaga solat, dalaman dia baik. Kuat, dalaman dia kuat. Sebab kita boleh tahu dalaman orang tu lemah bila dia tak pernah jaga solat. Dan tak pernah tanya solat. Kita kan gimana-mana tanya, kiblat mana kiblat? Kita prihatin. Bila waktu solat dah masuk belum? Prihatin. Ini orang-orang yang ada muraqabatullah. Salah satu ibadat yang menandakan muraqabatullah itu kuat pada seseorang, bila mana dia jaga solat. Itu Allah sebut dalam Quran, hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
jagalah seluruh solat. Dan jagalah solat wusta secara khusus. Dan berdirilah menghadap Allah dengan penuh khusyuk. Allah sedang perhati kita. Oleh sebab itu, didikan dalam muraqabatullah ialah solat. Baik saya, baik anak-anak kita, pasangan kita, ni isteri kita, suami kita. Yang kita nak tanya, abang dah solat belum bang? Tanya. Walaupun suami kita dah baik dah ni. Abang dah solat? Saja soalan biasa. Macam kita lah, walaupun suami kita kuat makan, tak tanya, abang dah makan? Dah 4 kedai dia makan. Tapi kita nak tanya, kerana kemesraan dalam soalan tu. Kita jumpa kawan-kawan kita, dah makan. Soalan tu soalan mesra. Dah makan, dah minum. Jadi kan soalan yang paling menjadikan kita seronok dalam saling nasihat menasihati, dah solat. Suami balik jumpa isteri, awak dah solat belum? Ni nak solat dah ni. Isteri pula ni, abang dah solat? Oh, baru balik masjid solat. Jumpa kawan awak dah solat? Dah, tadi saya solat. Jadi satu persoalan yang saya katakan, kalau kita dah hidup bersahabat, soalan pemula kita akan tanya, dah makan? Mesti tanya, dah makan? Walaupun kita tengok dia makan, tanya lagi, dah makan? Awak dah makan? Awak dah itu, dah ini. Anak-anak kita pun sama. Balik je sekolah, tanya, dah makan belum? Budak ni, kat sekolah tadi punya banyak makan. Tapi kita tetap tanya, dah makan belum? Walaupun mungkin kat umur kita tak ada makanan, tapi soalan tu tanya. Jadi, begitu kita bercakap dalam mendidik makna muraqabatullah, dah solat tu. Jadi, ia soalan yang biasa kita bertanya kepada anak-anak kita. Dan pada orang yang kita sayang. Kerana ini membentuk muraqabatullah yang kuat. Yang hebat antara dia dengan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.